Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua. Baiklah, pada hari ini kita ada Encik Muhammad Saleh bin Salihin yang merupakan pengetua di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Tasik Kusuma untuk ditemu bual bagi menyempurnakan tugasan subjek pembelajaran dan perkembangan pelajar. Okey, kami ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi untuk meluangkan masa dalam sesi temu bual ini. Dan topik bagi temu bual kita pada hari ini adalah berkenaan dengan masalah tingkah laku buli dalam kalangan pelajar di sekolah. Kita teruskan dengan soalan sebagai permulaan. Sudah berapa lama cikgu berkhidmat sebagai seorang guru dan juga mengajar dalam bidang apa? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Alhamdulillah pada malam ni kita berjimit berkaitan dengan isu-isu berkaitan dengan sekolah. Baik, cikgu sebenarnya dah hampir bersara pun. Tinggal 3 minggu lagi cikgu akan bersara. Jadi cikgu dah bertugas lebih kurang 30 bulan, 30 tahun 6 bulan. Lama dah tu. Walau bagaimanapun cikgu bertugas hanya 6 tahun saja di sekolah pada permulaan cikgu bertugas. Selebihnya 20 tahun, hampir 20 tahun cikgu bertugas di Pejabat Pendidikan Daerah dan akhirnya selepas bertugas di Pejabat Pendidikan Daerah, cikgu mengambil NPQL dan menjadi pengetua bermula pada bulan Mac 2019 yang lalu. Maknanya 6 tahun ketika mula mengajar, kemudian hampir 20 tahun berada di Pejabat Pendidikan Daerah dan hampir 5 tahun menjadi pengetua. Itu saja. Ada lagi pertanyaan? Kalau ketika menjadi guru di sekolah, bidang yang cikgu ajar adalah bidang apa? Baik, sebelum ni tahun 1994 sehingga tahun 2000 cikgu mengajar mata pelajaran matematik dan juga sains. Walau bagaimanapun dalam tempoh tersebut, cikgu juga adalah sebagai seorang kaunselor. Kemudian ketika cikgu berada di Pejabat Pendidikan Daerah, cikgu memegang jawatan sebagai pegawai sains dan matematik selama 4 tahun, pegawai teknik dan Wakasnas juga selama 4 tahun, ketua penolong pengurusan akademik selama 4 tahun dan berakhirnya sebagai timbalan pegawai pendidikan daerah selama lebih kurang 5 tahun. Kemudian berada di sekolah kembali sebagai pengetua, cikgu mengajar matematik dan juga sains. Baiklah, kita teruskan dengan saudari Sofia untuk tanyakan soalan seterusnya. Okey, boleh dengar suara saya? Boleh, terima kasih. Okey, jadi kita teruskan dengan soalan pertama, iaitu sepanjang karier cikgu menjadi seorang guru, apakah pengalaman yang pernah cikgu tempuhi ataupun ingat berkaitan kes buli yang berlaku dekat sekolah? Terima kasih. Baik, sebelum ni mungkin anak-anak semua belum dapat sekala ataupun belum menerima garis panduan pengurusan salah laku buli ataupun dah terima daripada KPM. Kalau belum, nanti cikgu sertakan dalam dokumen sekali lah apa dia yang dimasukkan dengan buli tersebut. Sebab garis panduan terkini yang dibuat oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia berkaitan dengan buli, banyak isu-isu yang berkaitan dengan buli ini. Walau bagaimanapun dulu-dulu mungkin tak pernah berkaitan dengan perkataan buli, tapi lebih kepada melibatkan
istilah dahulu dia bukan sebut buli tapi mengancam sesama di antara satu sama lain. Tapi terkini garis panduan yang telah dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia ialah berkaitan dengan pengurusan salah laku buli di institusi pendidikan KPM yang baru saja dikeluarkan oleh pihak kementerian berkaitan dengan ini yang melibatkan daripada apa yang dimasukkan dengan buli, apa dia bagaimana nak mengurus salah laku buli, bagaimana tata cara pengendalian salah laku buli dan apakah intervensi pengendalian salah laku buli ini. Walau bagaimanapun berdasarkan pengalaman cikgu sebelum ni selama 6 tahun berada di sekolah lah pada tahun 1994 sehingga tahun 2000, perkataan buli ni jarang didengar. Walau bagaimanapun lebih kepada salah laku disiplin. Rakan-rakan sebaya, pelajar-pelajar rakan sebaya pukul di antara satu sama lain, itu dulu dah jadi kebiasaan. Tetapi tidak sampai ke peringkat mencederakan lah. Dan ingatan cikgu dulu berdasarkan kepada laporan guru disiplin dan juga kaunselor, seingat cikgu pada tahun 1995, cikgu pada masa tersebut cikgu juga sebagai seorang kaunselor berhadapan dengan membuat kaunseling kepada murid-murid yang yang trauma tentang pukul memukul, ejek mengejek dan sebagainya. Walau bagaimanapun pada masa tersebut isu ini tidak serius di sekolah dan dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Pengalaman terkini, yang ni pengalaman terkini ni berlaku pada diri cikgu sendirilah. Yang ni rasanya dia bukan lagi sebagai tingkah laku buli, tetapi ia dah melibatkan tingkah laku jenayah. Jadi tapi sebelum itu cikgu akan jelaskan dulu bagaimana surat perkeliling terkini yang melibatkan dari segi bagaimana nak mengurus salah laku buli di sekolah dan ia dijadikan sebagai rujukan apabila berlaku kes-kes buli di sekolah. Kementerian Pendidikan sentiasa memberi perhatian yang serius dalam mengambil langkah proaktif untuk menangani isu salah laku buli. Dan surat siaran yang terbaru merangkumi kepada sekolah-sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan dan juga sekolah college vocational. Jadi nanti mungkin cikgu boleh bagikan apakah yang masukkan definisi salah laku buli ni. Tapi berdasarkan soalan yang diberi tadi, pengalaman di sekolah terkini, cikgu berhadapan dengan tak banyaklah kes buli, tapi ada beberapa kes buli yang melibatkan pelajar-pelajar tingkatan 3 yang mana dia mengadu rakan-rakan sekelas mengejek di antara satu sama lain dan menyebabkan kemurungan. Ini berlakulah, tapi tindakan daripada pihak sekolah telah pun membuat pertemuan utamanya di antara pelajar tersebut dengan ibu bapa dan dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Dan satu lagi yang berlaku ialah perselisihan faham di antara pelajar-pelajar sehingga menyebabkan pergaduhan fizikal.
Ini juga dapat diselesaikan dengan cara pertemuan di antara pelajar tersebut dengan ibu bapa dan juga dapat diselesaikan dengan baik. Jadi itu di antara pengalaman terkinilah yang cikgu terima di sekolah cikgu, dan sebagai pengetua cikgu juga berharap salah laku yang berlaku di sekolah dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan tidak melibatkan kecederaan ataupun melibatkan masalah setempat ataupun masalah komuniti. Dapat menjawab ke? Panjang lebar cikgu bercakap ni. Boleh dah menjawab? Okay. Siapa bertanya tadi? Boleh cikgu. Dapat menjawab. Okey. Lagi? Boleh dengar suara saya? Siapa sebut ni? Tanya siapa tanya ni? Saya. Ain. Ainul. Okey. Seterusnya cikgu, soalan saya ialah, adakah masalah tingkah laku buli di sekolah ini kerap berlaku, terutamanya pada zaman sekarang? Sebenarnya tingkah laku buli ni, sebelum tu cikgu nak jelaskan jenis salah laku buli. Jenis salah laku buli ni terbahagi kepada 4 bahagian. Pertama, buli fizikal. Kedua, buli lisan. Ketiga, buli cyber. Dan yang keempat, buli bukan lisan. Jadi berdasarkan istilah buli ni tadi, soalan tadi lupa cikgu pula. Adakah masalah tingkah laku buli ini kerap berlaku di sekolah? Baik, cikgu dah jelaskan tadi ada 4 jenis laku bulian. Dalam masa terkini, oleh sebab sekarang ni dengan kekuatan viral sebagai satu alat memaklumkan kepada masyarakat setempat, viral ini menunjukkan satu kuasa yang boleh memberi maklumat sama ada dia benar ataupun tidak. Jadi dalam situasi sekarang, buli ni kita tafsirkan sebagai satu perkara yang cukup serius lah di peringkat sekolah, dan kami di peringkat sekolah, jawatankuasa disiplin dan juga jawatankuasa hal ehwal murid yang berkaitan dengan kaunseling berperanan penting dalam memastikan tingkah laku buli ini tidak lagi berlaku di sekolah. Dan dengan adanya surat siaran ini nanti dapat memberikan gambaran bahawa buli itu tidak sepatutnya berlaku di sekolah. Baik, Ain? Ain ke Ainul? Okey, seterusnya. Ainul? Seterusnya? Boleh cikgu tanya tak? Apa yang dimaksudkan dengan buli fizikal? Siapa boleh jawab? Jawab. Saya. Baik. Apa dia buli fizikal? Fizikal tu bagi saya dia macam mencederakan anggota badan kita. Selain daripada itu? Fizikal macam Cara mencederakan fizikal tubuh badan tu dengan apa? contoh boleh guna anggota badan tu sendiri macam pukul, tendang ataupun guna objek-objek yang tajam macam kerusi ke, pisau ke, ataupun pembaris, pensel. Bagus, jawapan yang tepat. Siapa boleh jawab lagi tentang buli lisan? Ni bagi pengetahuan am. Buli lisan tu apa dia? Buli lisan ni kurang macam mengejek lah. Libatkan mental. Mengejek, betul, mengusik, menghina, ataupun memfitnah, ataupun melibatkan yang kata panggil apa? Body shaming Body shaming
yang melibatkan perkataan-perkataan yang tidak sesuai lah. Yang boleh menyebabkan berlakunya bila dah ejek-mengejek ni boleh menyebabkan pergaduhan. Bagus, bully lisan. Ada 2 lagi. Apa lagi 2 tadi? Bully cyber apa dia? Siapa dah jawab bully cyber? Ni cikgu selalu tanya soalan. Besok kamu nak jadi cikgu, esok kena tanya soalan macam tu. Sebelum cari jawapan dia dalam keliling. Apa yang sekarang bully cyber? Dua tadi dah dapat jawab, dah betul dah. Atira dapat jawab tak? Atira dah. Dah, tadi saya Atira jawab. jawab tak? Cakap lagi, Ina. Farah pun boleh cakap lagi. Bagi saya, bully cyber ni dia macam bully melibatkan teknologi, macamnya jadi keyboard warrior, macam tu. Baik, apa juga yang berkaitan dengan IT, berkaitan dengan email ke, chatting ke, web ke dan sebagainya, ini juga boleh menyebabkan disebut sebagai bully cyber. Betul. Okey. Last satu lagi, bully bukan lisan. Apa pula bully bukan lisan ni? Susah soalan. Ni you all tanya cikgu ke? Cikgu tanya you all. Kalau tadi apa bully lisan kan? Sekarang ni bully bukan lisan. Beza lisan ejek fizikal bukan lisan. Ada boleh jawab? Bully bukan lisan ni melibatkan gesture ataupun melibatkan gerak badan, mimik muka. Tu dia tak bercakap lah. Tapi dengan gaya dan dengan cara mencebek mulut pun itu dianggap sebagai bully bukan lisan. Baik, di antara keempat-empat ni tadi, sebagaimana pertanyaan siapa tadi? Lupa. Berkaitan dengan bully di sekolah kan? Apa tajuk tadi? Apa ayat yang ditanya tadi? Kekerapan yang berlaku. Kekerapan yang berlaku sebenarnya biasanya di antara kanak-kanak remaja ni, dia memang biasanya bully bukan lisan ni sentiasa berlaku. Bully lisan pun sentiasa juga berlaku. Kalau tak dapat kawal perasaan, tak dapat kawal emosi, memanglah akan menjadi sebagai satu bully. Tapi berdasarkan pengamatan cikgu di sekolah, cikgu dapati murid-murid ni dia bukan jadi sebagai bully, tetapi dia sebagai satu senda gurau. Sebagai gurauan yang mereka tak menyangka bahawa itu adalah satu bully. Yang inilah yang pemahaman mereka kurang. Sebab tu pihak Kementerian Pendidikan telah pun membuat siaran ataupun surat keliling ni supaya pihak sekolah dan juga ibu bapa dapat mengetahui apa yang boleh buat dan tak boleh buat berkaitan dengan bully tersebut. Dan faktor-faktor laku bully ni biasanya berlaku atas sebab mungkin faktor keluarga, mungkin faktor individu, mungkin faktor persekitaran ataupun juga faktor pengaruh media. Tapi sekarang ni pengaruh media ni lagi banyaklah berlaku, terutamanya apabila mereka menyerang di antara satu sama lain apabila berada di luar. Utamanya dalam penghantaran mesej-mesej tadi yang kita kata sebagai bully cyber. Okey, ada lagi pertanyaan? Tadi kekerapan kan? Bila kekerapan tu cikgu harap ataupun cikgu lihat boleh ditangani oleh pihak unit disiplin dan juga unit kaunselor ataupun unit bimbingan dan kaunseling. Okey? Okey. Ada lagi? Okay, Nya. Teruskan. Okey, cikgu. Saya. Okey, soalan seterusnya macam punca yang cikgu cakap macam persekitaran, rakan sebaya, media dengan keluarga adalah salah satu punca yang berlaku
yang menyebabkan buli tu berlaku sendiri. Kalau kan cikgu pernah jadi kaunselor. Berdasarkan pengalaman cikgu tu, kebanyakan murid yang cikgu tolong macam bagi nasihat tu, mereka ada bagi tahu tak apa salah satu puncanya? Sebab apa mereka melakukan perbuatan tersebut? Pengalaman cikgu lah cikgu dah lupa dah, lama dah 20 tahun yang lalu kan. Tapi masih dalam ingatan beberapa kes study yang cikgu buat berkaitan dengan perkataan buli ni. Masa tersebut bukan perkataan buli lagi, perkataan ayat yang digunakan lah, cikgu ni contoh bukan nama sebenar, Ali pukul saya. Kemudian cikgu Ahmad ejek saya ni macam ni cikgu, ejek saya gemuk, ejek saya kurus, keding, kata macam tu lah, lebih kurang lah kan. Jadi apabila dia kalau macam tu tak ada isu apa-apa, tak melibatkan kecerdasan sebagainya, dia selesai macam tu. Itu yang kita anggap sebagai pada masa tu lah senda gurau di antara mereka. Kadang mereka buat macam tu, lepas tu mereka jadi baik. Mereka lagi erat persahabatan mereka. Tapi yang sekarang pula, ni itu 20 tahun lepas. Yang sekarang ni dia berbeza. Sekarang ni sebab ada campur tangan daripada luar. Campur tangan tu maksudnya daripada ibu bapa lah. Ibu bapa tak puas hati, anak dia kena pukul. Ibu bapa tak puas hati, anak dia kena ejek. Misalnya body shaming tadi. Jadi bila dah kata ni dia mengadu kat ibu bapa marah lah. Ibu bapa buat aduan. Bila buat aduan, kita terpaksa selesaikanlah di peringkat sekolah. Contohlah bukan keadaan sebenar, bukan nama sebenar. Contohnya dalam satu perbincangan yang baru ayahanda buat baru ni lah, berkaitan dengan persisian faham di antara dua sahabat baik sebenarnya, tapi bergaduh sebab ialah kita tahu remaja ni dia emosi dia tinggi, emosi dia tinggi, kemudian mereka rasa mereka tu betul, dan itulah yang menyebabkan kedua-dua tak puas hati, kedua-duanya bertengkar, dan secara kebetulan seorang tu terjatuh dan luka, yang melibatkan kecederaan. So mak ataupun keluarga mereka datang ke sekolah lah, mereka datang ke sekolah nak bertanya lah kenapa perkara ni berlaku, cikgu buat apa. Jadi dalam keadaan itulah kena ada penyelesaiannya. Jadi sekarang ni alhamdulillah ibu bapa pun dah setuju, mereka berbaik semula. Yang itulah kesannya apabila ada penyelesaian, kita ambil sebagai daripada segi hubungan yang baik di antara PIBG dengan sekolah, yang boleh juga menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan kes buli ataupun penderaan ini tadi. Okey? Boleh? Cuma nak dengar satu cerita daripada cikgu lah. Bagaimana cikgu kena pukul. Buat dalam sejarah. Dalam sejarah hidup cikgu, inilah pertama kali cikgu kena pukul. Bukan pelajar tu sengaja pukul cikgu, tapi pelajar ni sebenarnya nak memukul rakannya yang lain dengan menggunakan batang penyapu. Jadi apa yang berlaku oleh sebab dia membawa batang penyapu itu untuk memukul kawan dia ataupun rakan sekelas dia, ia dah melibatkan kriminal ataupun dah menyebabkan tingkah laku jenayah. Dia bukan kes buli, tapi bila dia dah memukul, dan untuk makluman juga, kayu tu patah dua, kena badan cikgu. Jadi akibat daripada itu, untuk dan anak murid yang dia nak pukul tadi pun
cedera juga sedikit sebab cikgu dah tahan daripada terkena kepada muka orang yang nak dipukul tadi, kawan dia yang nak dipukul. Jadi ia dah jadi kes polis dan cikgu pun dah lapor kepada polis. Alhamdulillah pelajar ni tadi dia kena tahan. Jadi bila kes jenayah, dia bukan kes buli. Bila kes jenayah, dia dah dah menyebabkan tindakan pihak polis atau pihak Polis Diraja Malaysia lah, PDRM, di mana pelajar ni ditahan reman selama seminggu. Jadi bila tahan reman seminggu, mak ayah dia merayu untuk, oleh sebab dia di bawah umur, untuk dijamin. Jadi dia dijamin dan dilepas bebas. Tetapi di peringkat sekolah, kami unit disiplin telah pun memutuskan untuk murid ni tadi dibuang sekolah. Jadi satu-satunya lah pelajar yang cikgu buang atas sebab tingkah laku jenayah. Kebanyakannya yang cikgu buang daripada sekolah adalah melibatkan tidak hadir ke sekolah selama 90 hari dan juga tidak hadir berturut-turut, yang mana mereka ni memang boleh dibuang ataupun tidak bersekolah lagi. Tapi untuk kes buli, setakat ni tidak ada lagi yang dibuang sekolah sebab atas bimbingan dan juga bantuan daripada unit kaunseling dan disiplin dapat diselesaikan secara baik di peringkat sekolah. Jelas ke suara cikgu? Jelas? Jelas. Ada lagi? Satu, dua, Okey, cikgu. Untuk soalan berikutnya, berdasarkan pengalaman cikgu, apakah kesan atau akibat kes buli ni dalam pelbagai aspek, mungkin dari segi emosi atau akademik kepada mangsa dan juga pembuli itu tersebut? Baik, kesan buli kita sedia maklum, kalau melibatkan fizikal, dia akan melibatkan kecederaan. Maknanya mungkin kalau dah sebab bila melibatkan emosi ni, dengan bila sebutkan fizikal tadi, mungkin kecederaan, patah tangan ke, patah riuk berkaitan dengan sebagainya lah, berkaitan dengan kecederaan di fizikal. Jadi itu merupakan satu kesan dia. Kemudian berkaitan dengan emosi bagaimana murid cikgu tu dia kemurungan dalam tempoh beberapa minggu. Jadi itu emosi beliau, dia tak dapat belajar dengan selesa, kemudian dia sentiasa ketakutan. Itu emosi dia lah akibat kesan buli tadi. Kemudian dari segi tingkah laku juga mungkin menyebabkan kalau sebelum ni dia dalam keadaan ceria, dia dalam keadaan seronok datang ke sekolah, mungkin akibat daripada buli ni dia tidak dapat datang ke sekolah, tingkah lakunya berbeza. Mungkin dari segi kalau mungkin boleh menimbulkan kemarahan, itu tingkah laku yang berlaku akibat daripada kesan buli. Okey, cikgu. Okey. Ada lagi? Okey, soalan yang terakhir, apakah langkah atau tindakan penyelesaian yang diambil oleh pihak sekolah bagi menangani isu buli yang berlaku di sekolah? Yang seperti yang telah dinyatakan oleh cikgu yang tadi, pertemuan antara ibu bapa dengan pelajar yang telah dilakukan dapat diselesaikan dengan baik. Okay, sekarang saya nak tanya, saya minta izin untuk tanya dengan cikgu, selain daripada langkah atau tindakan yang cikgu nyatakan itu. Terima kasih. Dalam situasi sekarang, dengan adanya
dengan adanya surat siaran kepada semua sekolah berkaitan dengan kes buli ini, aduan-aduan boleh disampaikan melalui banyak cara. Jadi terutamanya peti aduan disiplin, portal aduan buli, SISPA, kemudian ada talian kasih, ada talian HIL. Talian HIL ni apa dia? Nanti carilah dalam tu. Ada 4 aduan yang boleh disampaikan oleh, mungkin kalau ibu bapa pelajar ni tadi mengadu pada ibu bapa boleh terus menulis kepada peti aduan disiplin sekolah, ataupun ibu bapa boleh tulis kepada portal aduan buli SISPA yang akan diambil tindakan oleh pihak yang berwajib lah. Dan juga ada juga sebahagiannya kalau dah berlaku kemurungan, dah berlaku sebagainya, ada aduan terus ke talian kasih untuk tindakan seterusnya. Dan satu lagi ialah bagaimana ini berkaitan dengan kaunseling. Mungkin ada talian-talian yang berkaitan dengan misalnya kalau dia dah terlibat dengan tingkah laku jenayah, dia dah boleh terus ke talian PDRM dan sebagainya. Baik. Jadi itu cara penyelesaian di peringkat umum. Tapi di peringkat sekolah, sebagaimana saya kata tadi, sebagaimana cikgu kata tadi, ialah penyelesaian di antara ibu bapa itu adalah yang terbaik di peringkat sekolah. Sebab di peringkat sekolah, menangani isu ini ialah selain daripada menyelesaikan masalah itu secara dah berlaku, ataupun perkara itu diselesaikan di antara ibu bapa atau pelajar dengan pelajar, ataupun guru bimbingan kaunseling dan guru disiplin dalam bilik disiplin, ataupun pengetua sendiri memberikan nasihat dan sebagainya. Itu adalah penyelesaian di peringkat awalan di sekolah. Tetapi untuk pencegahan, dengan adanya surat siaran ini, unit disiplin dan unit kaunseling di peringkat sekolah berperanan sentiasa mengingatkan murid-murid tentang isu buli ini. Maknanya berdasarkan ini, sama ada di pimpinan rasmi, cikgu akan memaklumkan kepada pelajar-pelajar tentang salah laku buli dan tindakan yang tegas perlu dibuat oleh unit disiplin dan kaunseling jika perkara ini berlaku. Jadi itu di antara penyelesaian yang ada, dan ingatan ataupun ada taklimat ataupun juga bengkel-bengkel yang berkaitan dengan buli ini di peringkat sekolah. Boleh jawab ke? Boleh jawab kan? Okey. Ada lagi? Habis dah? Ada 40 minit. Dengan soalan terakhir sebentar tadi, maka berakhirlah sesi temu tuga kita pada malam ini. Terima kasih kepada cikgu di atas perkongsian pada malam ini. Sebelum kita ke agenda seterusnya, cikgu ada sepatah dua kata yang ingin disampaikan? Baik. Bang. Dengar ke? Ni muka cikgu. Tak nampak dah. Macam mana nak tutup ni? Okey. Untuk maklumat lah, untuk isu buli ni, sebenarnya di peringkat sekolah banyak berkaitan dengan isu buli ni yang boleh diselaraskan. Tapi saya sebagai pengetua lah di peringkat sekolah, cikgu sebagai pengetua sekarang ni lah, dan nak pincin pun. Tapi cikgu akan berikan maklumat perkara ini dengan intervensi-intervensi yang terbaru. Utamanya dari segi intervensi pencegahan, intervensi perkembangan, intervensi pemulihan dan intervensi krisis. Maknanya jenis-jenis intervensi ini nanti akan peranan dan tanggungjawab kepada seluruh warga sekolah, dan juga tanggungjawab ini juga jatuh kepada
ibu bapa dan penjaga. Dan peranan ini juga terlibat daripada semua, maknanya guru, murid, pemimpin murid dan juga ibu bapa berperanan untuk memastikan kes buli di sekolah dikurangkan ataupun ditiadakan langsung. Dan dengan adanya peranan ini nanti akan memberikan satu impak yang baiklah kepada pihak sekolah dan tidak tidak akan menjadi barah kepada sekolah apabila berlakunya kes buli. Jadi ingatan daripada semua, utamanya you all lah akan menjadi cikgu nanti, kena banyak belajar bagaimana nak mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan isu disiplin, terutamanya buli ini. Jadi itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum kita bersurai, marilah kita mengambil gambar sebagai tanda kenangan. Diminta semua orang untuk buka kamera. Senyum. 1, 2, 3. Sekejap. Sekali. 1, 2, 3. Okey, bye. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Terima cikgu. kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.